Mungkin pada pengenalan yang lepas saya dah beritahu macam mana nak menulis prosedur. Okey, untuk menulis prosedur ni boleh juga menggunakan diagram, menggunakan flowchart ke kan. Boleh. Tetapi asasnya adalah jangan hanya bergantung kepada diagram semata-mata, tetapi you all kena nyatakan what happen ataupun what step. Maksudnya kena nyatakan step dia lah. Okay. By statement lah, passive statement. Okay. Itu yang paling penting. Nak provide sekali dengan gambar rajah pun tak ada masalah. Tetapi di bawah gambar rajah, di bawah diagram perlu ada step tersebut. Perlu kita nyatakan prosedur tersebut. Okay. Okay. Seterusnya, yang ni yang memberi markah kelas. Yang ni wajib. Part yang paling penting ni bagi saya dalam lab report adalah part yang keempat iaitu observation ataupun result. Okay. Okay, untuk bahagian observation or result, okay, kita tahu untuk exercise untuk eksperimen pertama ni dia ada beberapa exercise. Okay. Saya pun dah maklum dalam kelas lab pada Isnin itu hari. Okay, exercise yang pertama 1.1 dia pecah lagi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Okay, kalau perasan. Kenapa saya kata macam tu? Okay, sebab apa? 1.1 dia about image. Okay, image kalau you all perasan, image ni dia berkaitan dengan observe e-prepared slide. Kalau ikut pada video tu, perasan tak? Yang ada E tu. Dia sebenarnya kalau di makmal, you all kena observe ada satu slide, okay, e-prepared slide namanya. Okay, you all kena lihat, membuat perbandingan antara sebelum dan selepas. Maksudnya sebelum tu, before observation, okay, what is the position of E? Okay, determine the position of E. Okay, so after observation, let's say for time objective lens, okay, apa yang you nampak? Position of E itu adakah sama sebelum dan juga selepas ataupun macam mana? Okay, we have to compare. Okay, itu motif dia untuk exercise yang pertama. Okay, so macam mana kita nak provide, nak nyatakan dalam report untuk exercise yang pertama ni? Okay, perlu dinyatakan ataupun perlu kita melukis gambar rajah E tu. E tu maksud saya. Jangan buat macam ni nanti sekejap. Saya share dulu. Sekejap saya stop sekejap. E tu jangan buat macam ni. Sir. Ya. Nanti ya. Apa? Ada soalan setakat ni? Sir, ada kawan saya nak masuk. Tak boleh nak masuk. Boleh. Okey, saya dah ni. Saya kena back dulu baru dia boleh masuk. Thank you, sir. Okey. Okey, tengok saya nak tunjukkan macam mana exercise yang pertama tu, E tu, maksudnya you kena buat macam mana? Kita nak compare antara sebelum dan selepas. Okey, apa yang you kena lukis adalah, okey, untuk E kata lagi ni. Okey, ni adalah sebelum, before. Okey, ni before kan. Nampak kan yang saya lukis ni? Nampak tak? Nampak, sir. Okay. And then, after we observe under microscope, ini perubahan yang berlaku. Okay. Ni contohlah ni. Dia tebal Okay, nanti dia tebal kan. Okay, maksudnya E ni, kena tebalkan. Kena tebal dan kena lorekkan. Faham tak? Okay, ini adalah hasil dia. Okay. Ini after ataupun you kena tulis kalau ikut prosedur tu 4 time or 10 time. It's up to you lah.
Sebab tak guna, mana kita try to imagine saja. Okay, katalah 10 kali. Okay, 10 times 10. Actual magnification. Ni baru betul. Okay, tetapi bila kita nak menyatakan result ataupun observation tu, okay, katalah macam ni. Okay, saya padam dulu ni. Katalah ni you punya paper. Sekejap. Okay, katalah ni you all punya A4 paper kan. Kena guna A4 paper tau untuk lukis ni. Yang saya kata awal dulu. Okay, ni one page untuk A4 paper. Okay, katalah tulis ni bahagian result or observation kan. Okay, result or observation. Okay, tulis 1.1 image. Buat macam tu biar nampak. Okay, underline. Okay, before. Tadi dah lukis lah. Okay, ni E. Contohnya ni kan. Okay, ni E. Okay, before observation. Before observation ataupun from naked eyes. Mata kasar. Okay. Before observation on naked eyes. And after that, yang ni. Terbalik. Ni macam saya lukis kat atas tu. Ni. Buat macam ni. Okay, katalah 10 kali. Okay, tulis bawah ni. 10 times 10 actual magnification. Okay, ni baru betul untuk kita nak nyatakan result kita. Okay, untuk kita menyatakan result kita untuk exercise 1.1 about image. Alright? Okay, ni yang pertama. Okay, yang kedua pula. Okay, saya stop dulu yang ni. Sir. Yes. Itu memang pantulan macam tu Ke dia terbalik 180 darjah? Tak, dia memang inverted. Oh ya. Terbalik. Dia terbalik. Once kita kita observe slide tersebut di bawah mikroskop, tak kisahlah di bawah 4 kali ke, di bawah 10 kali ke, di bawah 40 kali ke, dia akan nampak position E itu inverted ataupun terbalik. Okay, dia terbalik. Betul ke saya buat macam ni? Terbalik. Sir. Ni. Ya. Itu memang kena lukis dua ke? Betul. Itu memang kena lukis dua. Maksudnya before, sebab kita kan saya kata, kita kena compare sebelum dan selepas. Maksud saya sebelum tu, daripada mata kasar kita, E tu mula-mula sebelum kita nak buat uji kaji, kita melihat E position tu normal E position. Okey, bentuk E macam biasa, macam kita tulis E tu. Okay. Tetapi apabila kita meletakkan slide tersebut di bawah mikroskop dan kita observe, kita dapati bahawa position E itu tidak normal seperti biasa, tetapi dia telah terbalik. Dia telah terbalik daripada kedudukan asal dia. Okay, faham tak? Itu yang kita kena nyatakan. Maksudnya terbalik betul ke saya lukis ni? Sekejap. Macam ni. Macam ni. Sorry. Okay, sorry. Bukan macam ni Terbalik bermaksud macam ni lah. Macam ni. Dia macam G tapi dia terbalik Okay, tapi kena tebalkan sikit kena buat lorek sikit, tebalkan sikit. Macam tu. Okay. Dia terbalik daripada sebelum. Okay. Apabila kita melihat bawah mikroskop, dia jadi E position tu dah jadi terbalik. Jawapan dia inverted. Alright. Okay, saya teruskan untuk yang seterusnya. Okay, selesai satu persatu dah selesai. Okay. Apa yang indikator yang perlu jawab adalah kena nyatakan E tu lah. Okay, kena draw E structure tu. Okay, macam saya dah tuliskan tadi, baru you dapat 2 markah kat situ. Okay, dah ada pembahagian markah di sini Okay.
Maksudnya before E normal 1 markah, after observation satu gambar rajah E terbalik tu 1 markah. So 2 markah lah. Okey, seterusnya untuk depth of field. Okey, depth of field ni exercise 1.1.2 about depth of field, dia nak observe position of thread. Okey. Pun sama juga. We have to compare before and after. Okay, before and after. Okay, tengok Okay, saya share balik. Saya lukiskan semula. Ni banyaklah kena lukis ni. Nak tunjukkan pada you all macam mana nak buat balik tu. Okay, macam ni Okay, untuk exercise 1.1.2. Sekejap, saya buka baru lah. Ni yang lama. Okey. Okey, jadi sama juga. Ni you punya paper kan? Before paper. Okey, exercise 1.1.2 depth of field lah, buat macam tu. Okay, lepas tu before observation, that means from naked eyes lah. Okay. Okay, mengikut apa yang dalam video tu beritahu. Okay, dia dah beritahu dah. Ataupun you try to imagine lah. Lukis slide. Okay, dan lukiskan dia punya 3 different color trait. Okay, 3 different color trait. And then dia punya position lah. Dan nyatakan dia punya position. Let's say for example like this. Okay, ni before Okay, before observation. Let's say for example, okay, top warna apa, middle warna apa, bottom warna apa. Dia simple je. Okay, kita nak tahu color position. Okay, color position based on different observation lah. Okay. Okay. Kemudian untuk after observation, let's say kita gunakan 10 time. Okay, katalah you tulis buat macam ni, buat yang sama, buat color position, trait dia. Okay, katalah ini adalah 10 time kan. Okay, 10 time 10, actual magnification, kata macam tu. Tulis lengkap-lengkap. Magnification. Okay, lepas tu, di bawah ni baru result dia. Okay, trait position. Okay, trait position, you nak buat apa dalam table pun boleh. Ataupun nak tulis terus pun tak apa. Dia katalah top warna apa, middle warna apa, bottom warna apa. Dah, selesai. Okay, maksudnya untuk exercise hari ni kita nak membezakan antara sebelum dan selepas lah. Maksudnya selepas tu show di bawah mikroskop. Okay, tak kisah. Daripada mana-mana objective lens lah. 4 kali, 10 kali ataupun 40 kali. Sir, Ya? apa tu? Kena lukis slide. Memang kena ada slide. Lepas tu kena buat tali pula kat atas tu macam tu. Sebaik-baiknya begitulah. Tapi kalau you just nyatakan sorry. Kalau just nyatakan apa different color position saja, saya dah terima lah. Tapi the best result should be you have to draw lah. Sebab kita nak nampakkan gambaran yang sebenar tau. Sebab slide. Ya. Yeah. Kalau colour sekali sih. Boleh, tak ada masalah. Katalah warna trait tu, warna benang yang atas kan tu warna biru. You pun colour warna biru. Tapi jangan colour teruk sangat. Biar nampak macam betul benang lah. Kan nampak macam dalam video tu, betul tak? Sama je. Lepas tu tengah-tengah warna apa, yang bawah sekali warna apa. Kita nampaklah beza dia yang duduk
yang bersilang kan, yang atas sekali. Kita sekarang ni kita nak tengok perbezaan warna benang daripada sebelum pengecaman kita di bawah mikroskop dan selepas. Okay, adakah color position tu sama kedudukan dia ataupun tidak? Tu je. Kalau you rasa sama lah. Kalau tak sama, mungkin sebab kita tak apply dalam makmal sebab tak ada mikroskop kan kat rumah. Okey, cuma berdasarkan kepada teori dan juga video yang disediakan tu. Itu. Sir, Ya. madam kita orang, dia kata Ah. tak boleh colour-colour. So macam mana? Seikutnya memanglah sebenarnya memanglah tak boleh. Ya, kalau ikut apa yang standard dia memang tak boleh lah. Sebab kita nak label sebenarnya. Tapi kalau ada yang dah tercolor apa semua tu tak apalah, saya tak ada masalah lah. Dia macam ni, kalau kita nak melukis diagram di atas A4 paper ataupun untuk dijadikan sebagai lab report ni, sebenarnya kita tak perlu color-color pun, betul lah tu. Memanglah standardnya begitu. Okey. Tetapi dalam situasi tertentu, contohnya exercise yang macam ni, exercise yang kedua ni, kita nak melihat dari segi perbezaan warna. Bagi saya tak apalah, ada kelonggaran lah sikit. Okay, sebab kalau tak color lagi baik sebenarnya. Tapi jangan lupa untuk dilabelkan warna tersebut. Label untuk trade position tu memang wajib lah. Okay? Okay, ada lagi tak? Okay, kalau tak ada saya teruskan. Okay, tu untuk exercise yang kedua. Okay, exercise yang kedua. Okay, tengok exercise yang ketiga. Ni yang saya katakan tadi. Okay, exercise yang ketiga, field of view. Okay, field of view ni adalah yang transparent ruler on the stage. Okay, transparent ruler on the stage tu. Okay, jadi kalau di makmal, saya akan bagi arahan kepada pelajar untuk mereka melihat berdasarkan kepada transparent ruler tu lah. Dia ada dua tau. Dia ada ruler dan dia ada grid. Ataupun macam grid graph, okay, pada clean slide tu. Okay, tapi saya lebih sarankan untuk menggunakan transparent ruler yang ada pada slide tersebut. Jadi senang sikit sebenarnya. Nak guna grid graph pun boleh juga. Satu kotak mewakili 1 mm. Satu senggat ruler tu pun mewakili 1 mm, sama je. Okay, cuma lebih mudah gunakan transparent ruler. Okay, macam mana nak menyediakan laporan untuk exercise yang ketiga? Okay, yang ni just kalau tengok pada video tu, okay, kita kena compare. Okay, kita kena compare. Yang ni bukannya naked eyes tau. Ini semua di bawah mikroskop mengikut perbezaan objective lens. Okay, mengikut perbezaan power of magnification. Okay, let's say for example, okay, yang first kita kena gunakan 4x10 objective lens. Okay, kena gunakan 4x10 dulu, which is scanning. 4x10 objective lens ni adalah scanning tau, scanning procedure. Okay, katakanlah bila kita letakkan transparent ruler stage slide tu di atas stage, kemudian ni kita akan observe kan, kita akan observe dan kita dapati apabila kita melihat dia punya field of view. Okey, tak apa, saya lukis Sekejap, saya stop dulu macam biasa. Sekejap Okey, ada lagi yang join ada yang lambat. Okey, sekejap. Okey, saya share semula. Okey, saya nak ni memang penting Tengok apa saya guna yang lain, malah nak padam. Saya delete balik. Okey.
Dia macam ni. Untuk field of view tadi, kena nyatakan 2 ataupun 3 perbezaan lah. Okay, 2 ataupun 3 perbezaan mengikut different objective length ataupun different magnification. Okay, katakanlah macam ni. Okay, pada report, pada you punya kertas, A4 paper tu, kena buat macam mana untuk exercise ni. Okay, first, kena buat view dia lah. View bawah muka sukan bulat. Okay, kena buat macam ni. Kemudiannya, kita kena cari diameter dia. Ni saya kata tadi, transparent ruler ni. Katalah macam ni kan. Okay, ni diameter kan. Okay, ni katalah, ni sini kan. Okay, ni kita ambil satu sini. Okay, jadi, ini di bawah 4 times 10. Okay, di bawah observation 4 times 10. So, berapakah dia punya field of view yang kita boleh lihat? Okay, satu senggat ni, dia mengikuti 1 mm. Okay, contoh yang saya lukis kat sini, katalah, kita akan nampak, okay, 1, 2, 3 kan. Okay, katalah kita dapat 3. So, observation yang kita boleh nyatakan di bawah 4 times 10 view dia adalah 3 mm. Okay, 3 mm. Okay, kemudian kita nak compare pula kalau kita change into high power of magnification. Let's say for example, kita guna 40 times 10. Okay, 40 times 10, what happen? So, after we use 40 times 10, actual magnification, so kita dapati bahawa field of view yang kita lihat kat sini, dia akan nampak kosong tau. Terang benderang. Okay, terang benderang. Jadi kalau kosong, tidak ada nampak transparent ruler senggat sekalipun, kita assume that this one adalah 1 mm plus. 1 mm. Kita boleh andaikan sebenarnya dia dalam range satu petak ni lah. Satu ni. Katalah ni kan. Ni. Maksudnya kat sini, apabila kita zoom in, okay, kalau kita zoom in, field of view yang kita dapat lihat adalah sangat sedikit, sangat terhad. Tetapi kalau kita zoom out, kita akan nampak field of view transparent ruler tu akan nampak lebih luas lah. Okay, lebih luas. Tu beza dia. Jadi apa yang you all kena nyatakan dalam ruangan jawapan dalam report, kena nyatakan macam ni ya. Kan? 1.1.3 field of view kan. Okay, field of view. Kena buat begini, different. Kena buatlah sikit. Okay, satu ni mewakili berapa. Ni buat sikit ayat sikit sini. Betul-betul. Total kat sini ada 3. So, field of view for 4 times 10 is 3 mm. Contohnya macam tu. Alright? Okay. Macam tu Okay, itu untuk exercise 1.1.3. Okay, seterusnya. Okay. Satu lagi saya nak beritahu. Tadi saya nyatakan berapa lebar, berapa view yang kita dapat lihat kan. Okay. Okay, actually kena gunakan di belakang tu kena tambah dengan dia punya piawai lah. Okay, time katalah 3 mm. Okay, 3 times 10 power of 3 micrometer. Okay, micrometer ni unit dia tau. Unit ni kena nyatakan sekali. Nombor piawai ni kali 10 kuasa 3 micrometer ni kena nyata sekali tau. Jangan tinggal pula. Okay. Ni dia punya unit asas bagi field of view. Alright. Okay, seterusnya. Okay, yang ni kan dia ada soalan kat bawah tu. Kalau perasan. Yang kok tisu tu kan. Ni adalah jawapan ni. Ni adalah
gerak kerja dia. Ni adalah cara kita nak calculate. Nak cari jawapan dia. Saya dah pergi sebentar lalu you all punya calculation, you all punya report satu kelas malam. Tapi saya tengok banyak sangatlah yang kekurangan kat report tu. Okay. Belajar balik, tengok semula apa kelemahan report tu, apa kelemahan, apa yang you tertinggal, apa yang tak lengkap pada report tersebut. Okay. Okay, ini adalah berdasarkan kepada soalan dalam exercise 1.1.3 field of view tu, ada soalan tu. Okay, dia nak berapa satu sel kan? Jadi dia bagi penyertaan pada soalan dan nilai untuk low power of communication, depth of field untuk low, kita ambil berdasarkan kepada apa yang you dapat di atas, apa yang you telah dapat di prosedur 4x10 ataupun 10x10, mana-mana lah yang mana yang rendah yang you dah guna. Okay, contohnya kalau kat sini dia kata depth of field at low magnification, kita dah dapat yang di atas adalah 1.5. Katalah dia guna 10x10 lah, 10x10. Dapat 1.5. Equal to high power of magnification 40 times 10. High power 40 lah. Kita tak guna lah 100. 100 tu untuk bakteria. Jadi X kita akan dapat dia 1.5x. 1.5x sama dengan 40x10. So X kita akan dapat 0.375 mm. Ni dekat kalkulator dapatlah nilai ni. Nilai ni nanti, nilai 0.375 mm ni perlu di-apply-kan untuk mencari sel. Mencari Koch cell ni. Tengok diberi dalam soalan Koch scene under 40 times objective length adalah equal to 20 cell horizontal times 10 cell vertical. Ni yang diberi dalam soalan tau. Ni diberi dalam soalan dalam buku manual tu. Jadi kalau under 40 times objective length horizontal, ni horizontal lah, dia menegak horizontal. Ni melentang kan. Horizontal 20 cell. 20 cell memanjang ni equal to 3.75. 3.75 nilai yang kita dah calculate lebih awal tadi tu untuk X ni pada low power of magnification. 3.75 kan kali 10 kuasa 2 mikrometer. Jadi nak cari satu sel untuk di bawah pandangan, di bawah view 3.75, kita kena bahagi dengan 20. 3.75 ni adalah untuk keseluruhan kan. Jadi untuk satu sel pula kita kena bahagi 20. Dapatlah view untuk satu sel kita akan dapat 0.19 untuk horizontal yang terdapat 20 sel ni. Motif kita untuk cari satu sel dia berapa pada horizontal dan pada vertical. Sini ada markah Kalau vertical pula, vertical tadi yang menegak ni dia bagi 10 kan dalam soalan kan kata 10 sel. Jadi kita apply balik nilai yang awal kita dapat tadi 3.75 tu keseluruhan view yang kita dapat lihat. Jadi sama juga. Bahagi dengan 10 sebab kita nak dapatkan satu sel pada bahagian vertical ni kan ni kan vertical kita kena bahagi dengan 10 untuk dapatkan pandangan satu sel untuk vertical. 0.38. So size of Koch cell adalah size dia mestilah panjang darab lebar untuk satu sel. So panjang dia 0.19 darab dengan lebar dia 0.38. Dapatlah 7.22 kali 10
kuasa 2 mikrometer. Okey, ni pun ada markah Okey, tunjukkan jalan pengiraan untuk menunjukkan macam bagaimana kita nak dapat satu sel dalam 10 sel vertikal dan juga satu sel dalam 20 sel horizontal. Okey, faham tak? Okey, nilai satu pandangan adalah berasal kepada result yang di atas lah. Yang kita dapat kat sini tadi, kita gunakan tadi kan. Okey, you apply balik. Okey, dapatkan dia punya view dan di view ni baru kita applykan untuk mencari satu sel horizontal, satu sel untuk bahagian horizontal dan satu sel untuk bahagian vertikal. Kemudian ni baru kita tahu bagaimana nak cari luas. Luas dia panjang darab lebar. Panjang darab lebar, so horizontal 0.9, darab lebar dalam punya vertikal dia 0.38, kita dapat 7.22. Ni contoh. Okey, saya bukannya exactly saya nak nilai ni, saya nak bagaimana you perolehi, bagaimana you menggunakan nilai yang di atas. Kalau nilai di atas ni gunakan daripada yang atas yang you telah dapat, apply, sama je konsep dia macam skema ni. Saya akan bagilah markah. Bukanlah exactly nak 7.22. Tak semestinya. Okay, faham? Cuma kalau step tu betul je gunakan. Macam tu Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada exercise 1.2 magnification. Okay, ini tak ada masalah. Dia ni very easy. Cross time saja, darab silang saja dapat nilai C lah. Okay. Provide this table and then you fill in the blank. Alright. So 1.2, okay. Magnification very simple. Okay, untuk oil emission saya kata kalau yang buatlah. Tak ada masalah. Kalau yang buat, you kena carilah dia punya kena draw sikit lah dia punya result, dia punya bakteria. Structure of bacteria sebenarnya kita nak lihat. Tapi kalau tak ada, tak apalah. Saya tak masalah. Grup Madam Hidah mungkin kalau dia suruh buatlah. Terpulanglah tu. Alright. Okay, so ini adalah bahagian result. Sir, ada orang masuk. Apa? Ada orang nak masuk. Okay. Oh, ramai lagi yang baru masuk. Saya dah nak habis terang dah ni. Dah nak habis lah. Okay. Okay, kemudiannya di bawah untuk part yang seterusnya discussion. Okay, discussion kelas kena buat tahu. Discussion ni kena buat. Walaupun tak diberi markah, tapi kena buat. Macam saya sebutkan awal tadi lah. Report yang lengkap mesti mempunyai semua elemen yang ada kat sini. Semua elemen konten yang ada mengikut prosedur menulis slide report. Okay. Discussion. Okay, discussion ni macam saya dah discuss ataupun saya dah maklum pada minggu pertama. Cara nak menulis discussion adalah format dia adalah essay. Okay, essay. Dan tidak terhad kepada berapa ratus perkataan, tak terhad. Terpulang lah. Bergantung, depend kepada question, depend kepada observation you, depend kepada teori, depend pada introduction about this experiment, depend kepada precaution step. Tu depend tu maksud saya yang you kena lihat, compare dan seterusnya baru bincangkan. Itu adalah discussion. Okay, nampak tak? Okay, saya sebab ada yang tanya saya, berapa helai, berapa banyak kena buat ni? Okay, discussion ni macam saya sebut awal tadi, dia fleksibel. Dia maksudnya dia bukannya ada kata okey, wajib 3 muka surat, tak payah. Wajib ada 5 perenggan. Itu semua you yang tentukan. Berapa perenggan, berapa banyak elemen yang nak discuss, itu terpulang pada masing-masing. Bergantung kepada eksperimen. Okey? Okey. Umum Tapi antaranya apa elemen yang perlu kita nyatakan di bawah discussion seperti apa?
Seperti you punya result, okay, kalau ada error or mistake, okay, explain why, what happened during experiment, kenapa result you berbeza dengan teori, why, explain, discuss. Okay, kat situ kena nyatakan. Okay, and after that, perlu ada precaution step. Di eksperimen apa yang pelajar perlu ambil kira, yang pelajar perlu ambil berat semasa menjalankan eksperimen, apa langkah-langkah yang terbaik sebelum melakukan eksperimen tersebut. Perlu nyatakan. Itu contoh dia. Itu adalah point yang perlu kita fikirkan untuk membuat discussion part, untuk menyatakan dalam discussion part. Okay, kemudiannya untuk bahagian question answer, just answer only. Ni jawapan dia, saya tak nak baca soalan lah. Okay, saya just bagi jawapan. Okay, ni jawapan dia. Banyak soalan lain tu kan? Okay, ni jawapan dia. Ni part A. Okay, part B ni jawapan dia. Ni semua ada satu soalan, satu markah. Okay, kecuali part A ni dibagi 4 markah untuk soalan 1 hingga soalan 7. Alright? 2 soalan betul baru 1 markah kot ini. Yalah. Okay. Part B 1 soalan 1 betul 1 markah. Part C 2 soalan 1 betul 1 markah. Okay. Saya menemui ini di web. Okay. Okay, kemudiannya conclusion kelas. Conclusion. Okay, conclusion ni nak nyata 3 yang berbeza mengikut exercise pun boleh. Kalau nak pilih mana-mana satu pun boleh sebab markah hanya diberi sebanyak 1 markah saja berdasarkan kepada mana-mana yang you rasa you nak propose, you nak share dia punya conclusion. Okay. Sama ada nak refer pada bahagian exercise 1.1.1 ke, 1.1.2 ke, 1.2 ke, 1.3 ke, yang kita tak buat tu tentang bakteria tu. Ini 3 tak payahlah, antara 1 dan 2 lah. Okay, so you choose anyone kat sini untuk 1 mark untuk conclusion. Okay, then last one is references. Okay, references pun ada markah dan dia memang satu elemen yang sangat penting kelas untuk references ni. Okay, cara menulis bahagian reference ni macam ni lah. Okay, ada nama buku, ada penulis dia, okay, edition berapa buku tu ditulis, lepas tu page mana yang you lihat. Okay, ni adalah contoh penulisan untuk bahagian references. Buat cara macam ni, mula-mula nama buku, lepas tu author dia, okay, publish bila, lepas tu ada page mana yang you lihat. Okay, ni sebenarnya yang saya nyatakan ni adalah mengikut APA punya standard. APA ni adalah format untuk kita menulis reference. Nanti bila you dah peringkat universiti nanti, bila dah buat tesis ke untuk degree ke master ke PhD ke, inilah kaedah nak menulis nama buku ataupun dia punya references. Kita akan apply yang ni. Okay, kaedah ni. Okay, jadi berapa banyak reference? Okay, kalau ada buku, okay, lagi baik lah. Saya lagi prefer buku. Okay, kalau katalah tak ada buku langsung, okay, kalau katalah you, sebelum ni masa menyiapkan report tu banyak menggunakan Google saja, daripada internet saja. Okay, ambil address code daripada email, daripada Google yang telah you tengok, okay, dan nyatakan di bahagian references ke dalam report. Okay, begitu, itu saja. Kalau 3 page ataupun 3 site you dah tengok, tulis 3 site. Tapi saya memang betul-betul prefer untuk bahagian references ni, dan kita sarankan kepada semua pelajar untuk melihat, untuk membaca buku tau. Bukan hanya melihat internet saja. Sebab kadang-kadang apa? Kadang-kadang dalam internet ni kadang dia out of syllabus. Dia tak ikut syllabus kita pun. Dalam internet memang macam-macam dia keluar. Alright? Okay, so tu adalah sedikit perkongsian. Ya. Nak tengok yang bahagian question answer tu, sir. Question answer? Okay, sekejap.
Bahagian question answer tadi Okey, bahagian question answer ni. Okey, nyatakan jawapan je macam ni. Okey. Okey, mana yang nak salin-salin dulu. Ni hanya jawapan saja. Okey, nanti boleh refer pada kalau nak study balik, nak refresh balik tentang part question answer ni, okey boleh baca dan boleh relate dengan jawapan ni. Boleh faham kan? Tak apa balik. Okey, macam bahagian question answer ni you just nyatakan jawapan sajalah. Untuk dalam report tak perlu salin soalan balik. Okey, boleh? Tak apa, yang ni nanti saya answer scheme ni okey, saya akan share dalam group dalam GC lah, dalam GC kelas. Okey, dalam GC kelas saya akan share. Okey. Dan saya sebenarnya okey. Macam ni Okey, saya sebenarnya kelas saya dah tengok dah. Okey, contohnya ni okey, saya bagi satu contoh. Okey, satu contoh je. Sekejap Kita beri satu contoh. Saya dah tengok satu lab report ni. Kita ambil satu contoh Okey, saya ambil random Okey, report ni, report pelajar ni. Okey, saya ambil report ni, Muhammad Imran Ikmal. Ada tak dalam ni? Imran Ikmal ada tak? Ada saya. Okey, ni you punya report kan? Okey, bagi saya kan? Okey, macam ni. Okey, yang ni tak ada masalah Okey, yang penting bila nak buat scan ni, convert into PDF bagi pada saya ni, satu make sure bila kita scan ni kadang-kadang tulisan tu tak jelas tau. Tak boleh baca. Okey. Tulisan tu kalau boleh tak kisahlah bukannya Imran je, bukan saya kata Imran ni. Semua sekali lah. Okey. Make sure bila you nak menulis pastikan word by word tu kena jelas lah. Kadang-kadang saya pening kat saya nak baca. Kadang-kadang tulisan tu fancy sangat. Okey. Sebab bila kita dah scan, kita dah convert pada PDF, kadang-kadang dia tak apa jelas tak apa jelas. Okey, macam si Imran ni okey, objektif ada. Okey, saya pergi contoh seperti lalu nanti untuk sampel kita. Okey, procedure yes, alright. Okey, passive statement. Okey, walaupun tak ada markah tapi ada procedure, very good. Saya sangat suka sebenarnya. Okay. Tengok kalau make sure ayat the cross-track is then observed. Okay, using okay. Mesti menunjukkan ayat yang kita dah buat. Okay. Maksudnya passive statement lah. Okay, field of view. Dah dia. Ya. Tak nampak pun tu. Tak nampak? Tak nampak yang saya show ni? Sir, tak ada pun. Tak ada. saya tengah presentnya Ikmal punya paper ni. Nampak tak semua? Tak nampak Nampak. ada yang nampak, ada tak nampak ni? Nampak dalam GC je. Nampak dalam GC? Maknanya balik lab report tak ada. Nampak nama banyak-banyak. Oh ya, sebab saya tengah buka yang Imran punya ni. Tak nampak Hanya nampak GC itu je. Yang tadi yang mula. Oh ya. Okey, tak apa. Saya cuba explain kan. Okey, nampak? Okey, nampak tak? Sekarang nampak tak? Nampak. Alright. Okey, nampak Tak boleh tengok Okey, prosedur tadi yang Imran buat tadi, okey, right. Saya terima, betul, bagus, very good. Okey, tengok pada bahagian dia punya result dia. Ni result. Kalau boleh, saya dah kata result ni, Imran dan juga siapa saja. Okey, bahagian result kalau boleh buat sekeping kertas yang berbeza tau. Buat
helaian kertas A4 paper kalau kita drawing. Faham tak? Kalau kita drawing, saya sarankan supaya you gunakan A4 paper. Faham macam saya tunjukkan tadi lah. Kalau macam Imran ni, dia buat dia ni atas writing pad semua sekali. Satu lagi dia punya terlalu crowded tau. So, okay, saya nak satu exercise, satu page. Atas dan bawah. Saya lukis atas dan bawah. Okay, contohnya naked eyes, E position. Okay, E satu atas, inverted E lukis kat bawah. Saiz dia biar menggunakan skala yang bersesuaian. Saiz you punya drawing tu. E tu. Okay, tapi yang pentingnya satu page, satu exercise. Faham tak? Lepas tu, okay, untuk exercise yang kedua, depth of field. Okay, depth of field, dia buat macam ni je, okay. Okay, depth of field tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau you lukis cross straight slide tu, yang color, different color tu, perlu lukis di atas A4 paper juga. Jangan gunakan writing pad kalau kita nak melukis. Nanti sangat-sangat tidak sesuai saya rasa. Sebab dia ada garisan-garisan yang banyak ni. Okay. Begitu juga dengan field of view. That's why saya kata untuk bahagian result ni, dan saya sarankan, kalau bagi saya lah, okay, kalau bagi saya sarankan supaya you all buat lab report ni totally menggunakan A4 paper je, senang. Habis cerita. Ada masalah. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu? Sebabnya bahagian result untuk banyak eksperimen kita banyak melukis tau. Kita sangat banyak melukis. Kalau eksperimen yang pada minggu depan kita banyak melukis. Jadi kena banyak menggunakan A4 paper. Okay, ni contohlah dulu ya. Okay, ni untuk ni. Okay, ada penyeraan. Okey, keedahnya sama, betul. 45. Cuma data yang diambil saya rasa macam ada kesalahan kat situ. Okey, yang ni tak ada masalah Alright. Okey, bahagian okey, tak buat discussion Okey, tak apa. Okey, tapi kalau ada kalau ada report yang perlukan discussion, wajib tulis discussion lah. Okay, reference. Alright, okay, ni contoh yang saya nak share pada hari ni. You all punya satu sampel daripada kawan-kawan punya ni sampel report. Okay, ada nak tanya lagi tak? Untuk post lab report yang pertama. Okey, pada minggu hadapan, pada hari Isnin, kita akan sambung pre-lab dan juga preparation untuk eksperimen yang kedua iaitu plan histologi. Okey, saya harap untuk eksperimen kali kedua ni tak ada mistake lagi lah. Okey, no mistake lah. Maksudnya semua dah faham kaedah nak menulis report, terutama sekali nak menulis report, tahu dah macam mana. Okey, pada bahagian discussion nak buat apa, pada bahagian result nak lukis tu kena nyatakan apa, okey. Okey, anything else? Kita dah terlebih masa ni, 9:05 minit dah. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita bersurai. Lepas ni ada kelas apa? Kimia. Pada kimia ya? Sekarang ni kan? Sekarang? Ya. Ya, saya sekarang. Sekarang. Okay, so that's all for today. Thank you for joining. Okay, sorry saya ambil masa sikit. Okay, saya rasa itu saja. That's all for today. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir.
Okey. Thank you, sir.